Hai, macam mana dropship nak buat jualan RM10,000 sebulan tanpa kos pemasaran? Alright. So, pada yang menonton, saya nak share sekejap. Masih live. Test 1 2 3. Sekejap saya nak off. Test 1 2 3, test 1 2 3. Live belum. Alright. So, sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Wahid bin Abdul Rashid. Saya merupakan founder kepada Greenmetric. So, Greenmetric ni kita buat bisnes kereta sewa. Kita sewakan kereta, tapi sekarang ni bisnes kereta sewa agak slow, and then saya buat satu lagi bisnes, jual produk. So sekarang ni saya nak berkongsi lah macam mana kalau you jadi dropship, macam mana you nak buat jualan RM10,000 sebulan tanpa kos pemasaran lah. So dekat sini saya senaraikan ada 7 benda lah yang you kena buat. Alright. Okay. So sebelum tu saya nak check, boleh tak you yang menonton ni komen, boleh dengar tak suara saya dengan jelas, video semua clear? Cuba komen, dan boleh tak bantu saya share video ni. Share video ni supaya orang lain pun boleh belajar. Alright. Okay, so saya dah live. Bisnes kereta sewa agak slow, and then saya nak copy. Alright. Okay. Boleh komen tak? Boleh komen tak? Boleh dengar suara saya dengan clear, video semua clear. Alright. Okay, sekejap. Alright. Oh, dah. Boleh komen tak? Cuba komen. Store dropship. Store. Okay. Alright. Tak ada orang komen pun, ke saya yang tak boleh baca komen? Test 1 2 3, test 1 2 3. And then boleh tak bantu saya share video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Saya nampak kat sini Muhammad Al-Fatih. Assalamualaikum tuan. Mi Ching Kun Bis. Muhammad Abu Dujana is watching. Alright. Okay, boleh tak share video ni? Siapa yang dah share, komen dan share. Alright. Okay. Jelas. Fikri Syahrudin. Okay, thank you. Okay, so saya explain sikit tentang dropship ni. Okay, dropship ni dia senang cerita, dia macam agent lah kan. So you jadi agent kepada produk yang you biasanya produk yang you guna lah kan. Okay. So macam sekarang ni macam saya lah, saya jual produk. Ada beberapa produk lah. Okay. Ada stevia, ada rendang daging dendeng perak, ada daging salai, ada dory skin, ada krepek apa semua kan. So ada banyak produk. Tetapi kalau you nak jadi dropship, so saya punya suggestion dia adalah you fokus dulu satu produk. Dan saya suggest you fokus produk yang margin dia paling tinggi. So macam macam company saya ada banyak produk. So produk yang margin paling tinggi adalah stevia. So kalau you stevia ni saya boleh bagi profit margin sampai 50%. Macam produk lain tu, sebab saya pun dapat pun lebih kurang dalam 50%. So paling tinggi saya boleh bagi dekat saya punya agent, stokis apa semua, tak lebih pada 40% lah. Tapi stevia saya punya profit margin lebih kurang 60%. So saya boleh bagi dekat saya punya pengedar 50% kan. So fokus satu produk yang margin besar lah kan. So sekarang ni kita fokus kepada stevia. Alright. So ada 7 langkah lah yang you boleh buat
kalau you nak jadi dropship dan nak buat jualan RM10,000 sebulan. Alright. Ada tak yang nak tahu? Macam tak ada orang tengok pun. Okay. Siapa yang ni? Saya nampak Syahrazin Sabion, Rosneta, Muhammad Izani. Assalamualaikum semua. Terima kasih kerana menonton. And then boleh tak bantu saya share video ni? Manalah tahu ada orang nak cari side income kan. Okay. So yang pertama, apa yang you kena buat adalah sebelum you jual produk, apa-apa produk, of course lah you kena cuba dululah produk tu kan. So susah lah kalau kita nak jual produk tapi kita sendiri pun tak cuba. Okay. So saya suggest kalau you nak jual stevia ni you daftar sebagai ice stokis. Yang pertama, daftar sebagai ice stokis. You boleh juga jadi dropship biasa yang free, tapi you punya margin tu tidak cantik lah. Sebab dropship yang tidak berbayar ni kita bagi harga dalam RM25 kan. Harga stevia ni, harga jual dia RM30. RM30, mana saya punya stevia ni? Harga jual RM30. So kalau dropship yang percuma, harga jual dia RM25. Kan, untung kecil lah. Tapi kalau you daftar sebagai ice stokis, kita terus bagi you harga agent RM18. So besar you punya margin tu. Okay, so yang pertama saya recommend untuk you daftar sebagai ice stokis. Okay, macam mana nak daftar ice stokis? So ice stokis ni dia yuran dia dalam RM50 je lah. Bayar sekali je. Bayar RM50. Okay, apa yang you dapat? Yang pertama kita akan bagi you satu botol ni. So satu botol you dapatlah satu kan. Yang kedua, saya sendiri akan interview. Saya akan interview siapa yang daftar ice stokis, saya sendiri akan interview lah. So kalau you ada soalan ke, tak tahu ke macam mana nak marketing, saya akan ajar. So interview tu lebih kurang dalam setengah jam ke 1 jam lah kan. Alright. Yang ketiga, ice stokis ni dia dapat VIP group. So kita akan masukkan you dalam VIP group. Kalau ada soalan ke, tak faham ke, boleh tanya dalam grup. Kita bagi support lebih sikit lah. Pendaftaran RM50 sahaja seumur hidup. Alright. You daftar je, kita terus bagi you satu sampel ni. Satu sampel. Alright. Okay, itu yang pertama. So keluar modal lah sikit. Sebab apa? RM50. Sebab kita ada je yang dropship yang percuma, yang free kan. Tapi kalau free ni biasanya orang tidak hargai lah. Kita bagi macam-macam. Dia macam yelah benda free kan. So kita nak RM50 tu sebagai yuran komitmen. Yuran komitmen. And then kita bagi lebih daripada apa yang you bayar lah kan. So kita bagi ni satu botol. Lepas tu saya sendiri akan call, saya akan interview, and then kalau ada soalan boleh tanya. So saya akan mengajar direct coaching. Okay. Lepas tu kita sediakan group support juga. Alright. Sekejap saya okay. Okay, yang tu yang pertama. Yang kedua, bila you dah daftar, so okay, so of course lah kita akan hantar produk dekat you. So bila you dapat produk ni, apa yang you kena buat adalah you ambil gambar dulu kan. You ambil gambar, you guna dulu. Macam saya, bila saya dapat this product, apa yang saya buat adalah saya ambil gambar dulu kan. Ambil gambar apa semua, lepas tu saya guna. 1 hari, 2 hari, 3. Kita test dulu. Sebab sebelum kita jual, kita cuba dulu. Okay. Tu yang kedua lah. Ambil lah gambar ke, video ke apa semua kan. So you guna, you try, you rasa kan. Alright. Nombor 3. So kalau you suka this product kan. So apa yang you kena buat adalah you message dekat prospek you. Prospek tu maksudnya kawan-kawan, family apa semua. You WhatsApp dia orang. Tapi WhatsApp ni janganlah terlalu menjual.
WhatsApp ni just nak beritahu saja. So WhatsApp ni pun dia ada cara dia lah. Alright. You tengok dekat dalam you punya handphone, berapa ramai contact number yang you ada. Family, kawan-kawan sekerja, jiran-jiran, orang yang you kenal kan. So you tengok, kalau mungkin you ada 100, mungkin ada 200, mungkin you ada 1000 orang. So apa yang you kena buat adalah you message diorang. You message lah. Kalau boleh semua lah kan. Yang prospek ni orang yang berpotensi nak menjadi pelanggan you. Alright. You message lah. Tapi message ni janganlah saya ada jual stevia kan. Kalau nak beli message saya. Jangan. So kita message dia. Kita just inform dia. Salam, sekarang ni saya ada salam, sekarang ni saya jadi ejen untuk produk stevia ni kan. So saya minta doakan saya berjaya. Itu je. Kita tidak menjual, kita minta dia doakan supaya kita ni berjaya. Alright. So kalau macam saya dapat mesej macam tu, tak adalah nampak sangat menjual kan. Tak adalah nampak sangat menjual. So and then of course lah, kalau macam saya, kalau orang minta doa, saya pun reply balik lah kan. Semoga berjaya kan. Semoga dipermudahkan urusan kan. Amin. Okay. So kita sebenarnya kita nak marketing secara halus. Kita nak sampaikan kat dia kita dah jual stevia. Okay. Okay, kalau ada orang yang reply you punya message tu kan. So apa yang you kena buat adalah you masukkanlah diorang ni dalam WhatsApp broadcast list. WhatsApp broadcast list kan. So orang ni yang reply ni mungkin berpotensi untuk menjadi you punya pelanggan kan. Alright. Tu nombor 3. Nombor 4. Actually kita ada channel Telegram. Dekat dalam channel tu kita upload lah semua gambar-gambar tentang produk, testimonial, semua ada dalam tu. Alright, so apa yang you kena buat adalah make sure you join group Telegram. Channel Telegram Koftor Stevia. So dekat situ ada gambar, ada video, ada copywriting. You just download dan you gunakan bahan-bahan tu untuk pemasaran. Alright. And then macam sekarang ni kan, you boleh post dekat Facebook. Facebook profile you boleh post dekat Facebook story. You post apa saja media sosial yang free, you post je. Facebook profile, Facebook story, lepas tu WhatsApp status kan, you upload. Lepas tu you boleh post dekat Instagram, IG, you post dekat IG story. Alright. And then kalau you ada WhatsApp broadcast, you tembak dekat WhatsApp broadcast. Kalau you ada group family ke group kawan-kawan, you tembak ke situ. So apa saja pemasaran yang percuma, you tembak je. Alright. So itu. Alright. Nombor 5, apa yang you kena buat adalah yang ni ramai orang terlepas pandang. Yang dia ni masalah dia, nombor 5 ni. Okay, you kena make sure apa yang you buat tu you kena konsisten selama 3 bulan. 3 bulan. Sebab apa? Saya ada satu kes baru-baru ni. Orang ni dia mesej tau. Dia mesej pada bulan 11 tahun lepas. Dia mesej, dia kata dia berminat lah nak jadi dropship, nak beli barang kan. Kita bagilah semua info apa semua. Tapi dia tidak beli. Dia tak beli pun. Dia just tanya je. Alright. So tapi kita dah dapat dia punya contact number apa semua kan. So kita tak apalah, kita tak paksalah dia kan. Tak paksa. So saya just continue je buat marketing, continue buat live apa semua kan. Alright. So semalam dia mesej dia nak beli produk.
Maknanya semalam bulan 2 dia mesej kita, dia berminat daripada bulan 11. Tapi bulan 11, bulan 12, bulan 1 dia tak beli pun. Bulan 2 barulah dia beli. So dekat situ kadang-kadang prospek ni dia ambil masa sebulan, 2 bulan, 3 bulan barulah kita boleh convert dia jadi customer. So kita kena sabar. That's why nombor 5, you kena consistent at least 3 bulan. Banyak orang bila dia join, dia promote 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu, tak dapat hasil. So bila tak dapat hasil, dia stop. Dia buat benda lain. Lepas tu dia buat, tak dapat hasil, tak ada orang beli. So dia ingat mungkin produk ni tak laku kot, mungkin produk ni tak boleh jual kan. Kadang-kadang bukannya tak boleh jual. Kadang-kadang ada setengah orang tu dia perhati kita. Dia perhati kan. Dia nak tengok betul ke dia ni meniaga kan. Kan aku order dia ni hangat-hangat tai ayam. Dah order, lepas tu nak order dah tak buat dah bisnes tu kan. Buat apa? So ada setengah orang dia ambil masa untuk dia decide nak beli. So kalau you consistent sebulan, 2 bulan, 3 bulan, and then orang tu duk tengok je kan. Oh dia ni betul-betul buat ni. So kalau aku order pun mungkin tak ada masalah kan. Mungkin tak ada masalah. Sebab apa yang saya belajar dengan saya punya mentor, apa yang you buat hari ni, kesan dia adalah 3 bulan lagi. You buat hari ni, kesan dia 3 bulan lagi. Alright. So kalau you daftar, you promote, you kena expect hasilnya you akan dapat 3 bulan lagi. Tapi kalau you buat baru sebulan you buat, lepas tu you tengok macam tak ada hasil kan, macam kurang je apa semua, and then you stop, and then you buat benda lain. So dekat situ you dah putuskan dia punya kesan tu. Alright. So far faham tak apa yang saya cuba sampaikan ni? Faham tak? Cuba komen sikit. Tak ada pun orang tulis saya punya poin-poin ni kan. Sebab dalam grup ada yang tanya, boleh tak ajar saya macam mana nak mula. Ni saya dah ajar pun tak ada orang tengok kan. Sayang kan. Alright. Tapi tak apalah, mungkin dia orang tengok kemudian lah. Okay. Adakah you belajar something kat sini? Okay, nombor 6, apa yang you kena buat adalah saya tengok sini nota. Faham? Oh okay, thank you tuan. Alright, yang menonton ni dah bantu saya share tak video ni? Dah bantu tak saya share video ni? Boleh tak tolong saya share video ni? Mana dah tahu ada orang nak belajar kan. Ni very simple lah, very simple. Tak payah ada cost marketing apa-apa. Alright. Okay, nombor 6. Sepanjang you buat tu, sepanjang you promote tu kan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, kemungkinan you akan ada dapat customer lah, insya-Allah. Kemungkinan you akan dapat customer. Alright. So apa yang you kena buat adalah, bila you dah dapat customer tu, so you dah maknanya customer tu dah dapat produk kan, dah dapat produk. So janganlah biar dia macam tu. Janganlah touch and go. So you kena communicate dengan dia, kena berinteraksi dengan dia. So apa yang you kena buat adalah you mesej dia, okey, tanya dia macam mana produk tu, okey tak, rasa dia, sedap tak, apa semua kan. And then dapatkan feedback daripada customer yang you dapat tu. Tanya dia rasa stevia tu macam mana kan, sedap ke tidak. Lepas tu kalau macam customer you tu ada kencing manis kan, tanya dia adakah kandungan gula dalam darah dia tu turun kan. So tanya feedback dia. So feedback ni you boleh dapat dalam 2 bentuk lah. Satu, kalau dia bagi feedback, saya dah rasa lah stevia ni sedap kan. Tu pun dah feedback dah. So you boleh screenshot WhatsApp tu, you boleh gunakan untuk marketing kan. Okay. Ada juga customer yang kita dapat feedback, dia ni ada kencing manis. Dia punya kandungan gula dalam darah tu tinggi kan. So bila dia guna stevia, dia punya kandungan gula dalam darah dia tu turun kepada paras normal. So dia kata, saya sebelum ni saya memang ada kencing manis, saya punya gula dalam darah tinggi, 13, 14 kan. Bila saya guna stevia, kandungan gula dalam darah saya turun jadi 5 apa semua kan.
So kita dapatkan feedback tu. And then ada orang yang dia macam saya guna stevia ni, berat badan saya turun. Daripada 81 kilo turun jadi 75 kilo kan. So kita dapatkan feedback tu. So kita gunakan feedback tu untuk buat remarketing. Remarketing mean kita screenshot dia orang punya feedback tu, kita post balik dekat kita punya Facebook, kita post dekat kita punya Facebook story, kita post dekat WhatsApp status, kita tembak dekat kita punya WhatsApp broadcast list, kita tembak dekat IG, kita tembak dekat IG story. Apa saja yang free kita tembak. Kan? So kalau orang yang dah follow you ni, dia duk tengok you konsisten, duk share. Lama-lama insya-Allah dia orang pun akan tergerak hati untuk membeli that product. Okay. Alright. Okay. Lepas tu, nombor tujuh, apa yang you kena buat adalah customer you ni, bila dia dah jadi customer, you kena tukar dia ni menjadi klien. Klien ni maknanya pelanggan tetap lah. Maknanya dia dah beli dekat you, kita nak dia ni beli berkali-kali daripada you. So macam mana kita nak make sure dia ni, customer ni dia beli sekali, lepas tu dia beli berkali-kali. Kan? So you bermula sebagai iStockist. Ini kita punya keunikan program iStockist. So bila you daftar jadi iStockist, kita terus bagi you harga ejen. Okey, kalau you dapat buat jualan RM1,000, kita terus bagi you harga stokis RM15 sebotol. You nak beli 1, 2, 3, 4, tak ada masalah. Dia tidak ada MOQ. Alright. And then segala postage apa semua kita yang tolong uruskan. Maknanya you kerja you ambil order, inform kita dan kita tolong postkan. Mula-mula you dapat harga RM18. Harga jual RM30. You daftar iStockist, terus kita bagi you harga RM18. Okay, kalau macam customer nak beli 1, you jual RM30. Kalau customer nak beli 4, you jual RM25 satu botol kan. Kalau you dapat buat jualan RM1,000, tak kisahlah sebulan ke 2 bulan ke 3 bulan, RM1,000 je kita terus bagi you harga stokis RM15. So macam mana you nak tukarkan pelanggan ni menjadi klien? You offer lah dia. Untuk jadi dropship you kan. Macam mula-mula customer tu mungkin dia beli satu kan. Lepas tu kita follow up dia, tanya dia feedback dia semua. Lepas tu macam stevia ni biasanya sebulan orang pakai confirm habis. Sebulan dia pakai confirm habis. Alright. So of course lah setiap bulan macam orang yang dah pakai stevia ni, the moment dia pakai stevia ni, dia tengok gula pun dia dah takut lah. Macam saya start pakai stevia ni, saya langsung tak ambil gula lah. Saya tengok gula pun saya dah takut dah. Sebab apa? Saya takut kena berat badan saya naik balik. Saya takut saya kena kencing manis. Saya takut saya kena kanser kan. So saya tengok gula pun saya takut. Isi saya tengok gula pun takut. Saya beli air manis yang ada gula pun dia tak nak minum kan. So orang yang dah gunakan stevia ni, dia akan continue guna. Dia akan guna. Sebab apa? Dia bukannya harga mahal ke tidak. Kesihatan tu lebih penting. Alright. So customer, kalau dia seorang-seorang, at least dia akan guna benda ni satu botol. So of course lah tiap-tiap bulan dia akan repeat order. So you boleh offer dia untuk menjadi dropship bawah you kan. Dropship you bagilah harga special RM25. Kena beli 4 botol kan. Tapi ada juga customer, dia aku nak jual apa semua kan. So dia nak dapat harga murah lagi. So you boleh offer dia harga ejen. Tapi dia orang kena beli 20 botol lah. So dia orang beli dan dia orang pun promote dekat orang lain. Okay. So macam mana you nak tukar pelanggan ni menjadi klien adalah you recruit dia orang ni menjadi pengedar dekat bawah you. Sama ada dia ni jadi dropship ataupun dia jadi ejen bawah you kan. And then kalau macam you dah dapat harga RM15 kan, RM15. Lepas tu dia orang ni dapat harga ejen, kena beli 20 botol lah, 20 botol. Maknanya satu botol you untung RM3. RM3 kali dengan 20 botol, sekali ejen you restock dengan you,
you dapat untung lah RM60 kan. RM60. Alright. Okay, kalau macam ada agent you nak jadi stokis bawah you, dia dapat RM15. Boleh. Boleh. Kita boleh bagi dekat you dalam actually kalau macam you nak dapatkan harga master stokis RM13, you kena beli dalam 2000 botol. Tapi kita boleh tengok kalau you dekat bawah you tu ada stokis, ada agent ramai apa semua, and then you punya sales tu banyak apa semua, kita boleh consider. Okay, untuk kalau macam you nak dapatkan harga master stokis, kalau you daftar sebagai iStokis apa semua, so macam produk ni dia datang dalam satu kotak. Satu kotak tu ada dalam 330 botol. 330 botol. Alright. So kalau you dah ada customer yang ramai, apa semua kan. And then diorang pun dah ada yang jadi agent, ada nak jadi stokis apa semua kan. So you pun nak upgrade menjadi master stokis kan. Kita boleh, tapi you kena beli this product dalam satu kotak besar tu lah, 330 kotak. So kita boleh offer dekat you RM13. So dekat situ you ada margin tinggi sikit lah. Tapi sebenarnya kalau you pergi dekat company ni direct, untuk you jadi master stokis, you kena beli 2000 botol. Tapi macam melalui saya, you boleh beli 330 kotak. Tapi ini hanya kita open kepada yang daftar sebagai iStokis. iStokis saja yang dapat kelebihan ni. So MOQ dia dalam 330 botol. Alright. So kalau you dah sampai ke level master stokis, and then kalau you dah ada customer kan, you tukar customer tu menjadi dropship agent stokis bawah you. So kalau customer RM30, dropship RM25, kalau agent RM18, kalau stokis RM15. So kalau you nak dapatkan harga master stokis, you boleh beli 330 botol, kita bagi RM13. RM13 boleh, tak ada masalah. Saya untung tak banyak lah kat situ kan. Tapi yang ni kita tidak open kepada semua. Siapa yang daftar iStokis baru kita boleh bagi. Dan kita tengok kalau you dah ada agent dekat bawah tu ramai, baru kita bagi. Kalau you tidak ada agent, tidak ada stokis dekat bawah you, kita tidak open. Sebab apa? Kita nak master stokis ni, kerja dia adalah dia tidak fokus jual dekat end user. Fokus dia adalah membina stokis agent. Stokis agent. Kalau you tak ada stokis, tak ada agent apa semua kan, you nak jadi master stokis, kita tidak benarkan. Sebab apa? Kita tak nak nanti, sebab you nak dapatkan harga murah. Lepas tu you tidak ada team dekat bawah you, and then of course lah, you akan buang harga kan. Sebab you dapat harga RM13, lepas tu you jual RM15, mungkin you jual RM16 apa semua. So saya tak nak macam tu. So kalau you nak dapatkan harga RM13, you kena ada agent stokis bawah you. Barulah kita open dekat you untuk dapatkan harga RM13. Alright. Waalaikumsalam Husin. Okay. So itulah 7 step yang you boleh buat. So insyaAllah kalau you follow benda ni, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, insyaAllah lah paling sikit you boleh dapat buat jualan dalam RM10,000. Okay, produk ni macam saya jual kan. Macam saya ni dah jadi macam main distributor kan. So bulan lepas tak banyak lah saya, sebab saya pun baru jual dalam 3 bulan kan. So bulan lepas dapatlah sale dalam RM20,000 kan. Alright. So and then saya kira-kira balik daripada RM20,000 tu, saya punya profit margin dalam 20% lah macam tu kan. Sebab saya ada yang customer beli dapat harga stokis, ada yang dapat harga agent, ada yang dropship semua. So dicampur-campur, saya punya profit tu lebih kurang 25% lah. Tak besar lah saya punya margin. So kalau lah you jadi sampai ke level master stokis, kalau you boleh buat jualan RM10,000 sebulan, kalau lah you punya profit margin tu let's say lah 20%, maknanya dekat situ dalam RM2,000 lah, RM2,000. Pada orang RM2,000 sih tak adalah besar mana kan. Tapi tak apa tuan-tuan, RM2,000 siapa nak bagi?
you tak payah ada kilang, you tak payah packing barang, you tak payah nak pening kepala, nak nak fikir tentang CJ halal, nak cari botol, nak label, nak branding semua. So you jual produk orang je. Tiap-tiap bulan you dapat bersih RM2,000 kan. Ini totally zero cost marketing. Memang langsung you tak guna cost you, modal you hanya RM50 untuk daftar iStockist saja. Yang ni, kelebihan ni kita hanya bagi kepada iStockist. Okay. Sebab iStockist ni kita nak bantulah kawan-kawan kita ni untuk jadi stokis. Nak jadi stokis dengan modal RM50. Kalau you nak jadi stokis dekat mana-mana produk, you kena beli stok dalam kuantiti yang banyak. Mungkin you kena spend dalam RM1,000, RM2,000, RM3,000 kan. So macam saya punya program, actually you boleh juga jadi stokis tanpa daftar sebagai iStockist. Kalau you nak jadi agent, you beli ni 20 botol. 20 botol kita bagilah RM18. Kalau you nak jadi stokis, kalau nak dapatkan harga stokis, you kena beli 120 botol. Modal RM1,800. Kalau you nak jadi master stokis, you kena beli 2,000 botol. Modal dia dalam RM26,000. Tapi kalau you daftar sebagai iStockist, kita ajar you buat RM1,000 sebulan, RM10,000 sebulan. So kalau you punya customer tu dah banyak, agent you banyak, kita akan bagi harga yang cantik kat you. Alright. Okay, so itulah cara dia. Ada tak apa-apa nak tanya soalan? Macam mana nak jadi dropship? Alright. So very simple je. You gunakan apa yang ada. Alright. Macam mana lagi nak explain? Sebab banyak tanya macam mana nak mula kan. Very simple je. Very simple. Saya ulang balik lah. Saya ulang balik 7 step kan. First kali you kena cuba dulu. You kena cuba dulu this product kan. Kalau you dah ada, you terus ke step nombor 2. You ambil gambar, you ambil video kan. Lepas tu you post. Nombor 3 adalah you tembak mesej dekat semua prospek you. Mak ke, ayah ke, adik-beradik ke, kawan-kawan ke, you tembak je dekat WhatsApp. Tembak tu pun just inform dia orang. Bukannya menjual sangat, just inform you dah jadi agent this product, and then minta dia orang doakan supaya you dimurahkan rezeki, dipermudahkan urusan. Tu je. At least kita dah sampaikan lah mesej tu kan. Waalaikumsalam Puan Lin, selamat pagi. Selamat pagi. Bila Puan Lin nak buat live? Alright. Okay, lepas tu bila you dah mesej apa semua kan. Alright. Nombor 4 tadi saya share nombor 4. Nombor 3 you dah mesej dekat dia orang kan. Kalau you ada ramai prospek lagi bagus kan. Macam saya dekat nombor telefon saya ada lebih kurang 6,000 prospek. Itu pun saya tak sempat lagi nak mesej. Cuma macam saya tak boleh mesej seorang-seorang lah. Saya kena pakai software. Dia ada software dia. Nanti saya pun dah beli dah software tu. Cuma nak kena tengok balik. Nak tengok, takut tersalah step. Alright. Lepas tu nombor 4, saya ulang balik nombor 4, make sure you join channel Telegram yang kita sediakan. Okay, kalau you nak tahu, you WhatsApp je dekat link yang saya bagi tu. You join channel tu, lepas tu dekat dalam channel tu ada banyak video-video, gambar-gambar apa semua. You download je. You download, you save je. You save and then copywriting tu you boleh tiru je copywriting yang kita sediakan, ataupun kalau you ada copywriting sendiri, you post je copywriting. So bila you dah download, apa yang you kena buat adalah you kena share. You kena share gambar-gambar tu kan. So share, beritahu. And then share tu kena konsisten tuan-tuan. Kena konsisten. You share dekat Facebook you share dekat Facebook story, you share dekat WhatsApp status you share dekat WhatsApp broadcast list you share dekat WhatsApp group, you share dekat IG story, you share dekat IG, apa saja platform media sosial. You tembak je. Orang beli tak apa kemudian. Alright. And then okay, satu lagi saya lupa. Kalau bila you share tu, make sure you letak link WhatsApp. Macam saya kan. Macam saya buat live ni, saya letak link WhatsApp. Orang beli ke orang tak beli tak apa, biar je. Yang penting adalah you nak dapatkan new leads.
leads baru. Kadang-kadang yang membeli ni bukannya orang yang kita kenali kan. Kadang-kadang orang asing. Dia duk tengok kita duk promote, dia PM kita kan. So make sure every time you post, you bagi link WhatsApp you. So orang WhatsApp you, dia beli ke tak tak apa. Sebab saya memang banyak kali terjadi kita duk promote kan. Promote dia WhatsApp kita. Lepas tu kita dah bagi info, lepas tu dia senyap dia klik kan. So kita ingat dia ni tak berminat ke, harga mahal ke, bla bla macam. So kita jangan bersangka buruk. Kita biar je. Yang penting kita dah dapat nombor WhatsApp dia. Alright. Macam ada banyak kes lah. Orang tu WhatsApp kita selepas sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, barulah dia decide untuk jadi customer kita. Kerja kita just promote je. Alright. Nombor 5 tadi. Nombor 5, apa yang you kena buat adalah yang ni yang paling penting. Okay. You kena make sure at least lah bila you join ni, you kena konsisten 3 bulan berturut-turut. You tak boleh sekejap buat, sekejap tak buat, sekejap down, sekejap ni apa semua. So yang ni yang banyak orang bermasalah. Dia baru join 1 hari 2 hari, dia tengok ada masalah sikit, susah sikit, dia tak buat. Dia buat benda lain. Sama juga. Sebab saya perhati orang-orang berjaya ni, bila dia buat sesuatu tu, dia buat sampai habis, sampai dia dapat hasil. Sepanjang proses tu mungkin ada benda dia buat, dia promote tak dapat hasil, tapi tak apa, continue je. Alright. Semalam pun saya cerita, ada satu cerita ni. Ada orang ni dia melombong emas tau. So memang dekat kawasan dia lombong tu memang banyak orang yang diorang akan pajak tanah dan diorang akan melombong. So dekat kawasan tu memang terbukti ada emas. Okay, so dia pun pergi korek melombong lah emas dia. Tapi masa mula-mula tu dia pakai cangkul dengan ni je, pakai cangkul dengan skop kan. So dia korek jumpa emas kan. So dia pun tutup balik lubang yang dikorek tu, and then dia dia tutup lubang yang dikorek tu. Lepas tu dia balik kampung, dia cakap dekat family dia, dia dah jumpa tempat emas kan. Tapi kalau nak korek lagi, dia perlukan mesin. So cuma dia tidak ada modal. And then dia pitching lah family dia kan, boleh tak invest kat dia, bagi modal untuk dia beli mesin untuk dia korek emas. So family dia pun kumpul duit, bagi modal kat dia. So dia dapatlah beli mesin. So bila dia dapat beli mesin, dia pergi balik kat tempat tu, dia korek. Okay, dia korek. Tempat tu memang dekat situ memang banyak pelombong-pelombong, memang ada emas. So dia bukannya suka-suka hati, memang tempat tu memang tempat emas, memang lombong emas. So dia pun balik, and then dia korek. Masa mula-mula dia korek pakai cangkul tu, mungkin rezeki dia kan, dia jumpa emas. Bila dia dah ada mesin, dia korek 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tak ada emas, tak jumpa emas. So lama-lama dia pun kepenatan lah, penat. Lepas tu dia pun rasa macam mental dia pun dah koyak apa semua kan. So lalas dia give up kan. And then yang family dia ni dah bagi modal apa semua. So dia tak boleh nak bayar balik modal yang family dia bagi kan. So apa yang dia buat dah, dia pergi jumpa orang yang beli besi buruk, dia jual je mesin tu. Dia jual, lepas tu so dia dapat duit, dapatlah sikit apa semua, tapi memang rugi lah. Dia nak bayar dekat family dia yang invest pun dah tak boleh lah. So family dia pun marah apa semua kan. So orang yang beli besi buruk ni, dia tahu memang dekat kawasan tu memang ada emas. Okay, memang ada emas. So apa yang dia buat adalah orang ni dia upah seorang engineer. Dia cari engineer yang geologis kan. So dia upah, so dia minta engineer tu buat kajian kan. Betul ke tak ada emas kat sini kan. So engineer dia pun kaji lah. Engineer yang belajar geologi lah. Dia kaji. Rupanya memang ada emas kat sini. Cuma tempat yang dikorek tu dia macam ada, dia panggil sesaran. Macam tempat tu dia terjatuh sikit je. So emas tu dia hanya 3 kaki saja daripada tempat yang pelombong pertama tu korek. Sikit je lagi. 3 kaki je lagi. Kalau dia korek lagi 3 kaki, pump dia akan jumpa emas yang banyak. So
So yang orang yang beli besi buruk tu, bila engineer tu dah inform dia kan, dah inform dia kata memang ada emas 3 kaki lagi, dia pun apa lagi bawa mesin pun semua korek lah, korek jumpa emas. And then yang pembeli besi buruk tu memang jadi kaya raya. So ini real story lah, cerita betul. So dia punya pengajaran dia adalah, bila you buat sesuatu and then you tahu benda tu boleh, you tengok orang lain pun boleh berjaya, orang lain boleh jual. Macam saya boleh jual 2,000 botol sebulan, saya boleh dapat 20,000. So benda tu memang proven, memang boleh. Kalau saya boleh, of course lah you pun boleh. Macam yang Lombong tadi, memang dia tahu dekat situ memang ada emas, memang orang lain dah jadi kaya raya. Okay. So apa yang dia buat adalah, dia kena continue and then dia cari. Mungkin dia silap dia tidak ada, dia sembrono, dia tidak ada mentor, dia tidak ada orang yang bagi nasihat dia dekat mana tempat tu kan. So bila dia korek-korek tak dapat hasil, and then dia give up. And then sebenarnya emas tu 3 kaki je lagi. So sama juga bila you buat business, you promote. Orang beli tak apa, continue. And then lama-lama, insya-Allah lah satu hari, selagi you berusaha, selagi itulah you akan dapat hasil. Tapi kalau you promote, lepas tu tak ada orang belilah, sale kurang lah, mungkin tak ada orang ni. Tapi orang lain boleh je kan, orang lain boleh je jual kan. So itulah masalah ramai orang, dia buat hangat-hangat teh ayam. Kalau you nampak orang lain boleh jual, so of course lah you boleh jual. So you percaya yang tu je, orang lain boleh buat, of course you boleh buat. Continue. Macam Nabi kan, Nabi berdakwah. Dia berdakwah. Masa mula-mula tu rejection, sampai Nabi nak kena bunuh apa semua. Tapi dia buat je. So apa hasil dia sekarang ni? Islam dah tersebar apa semua. So sama juga kita follow apa yang Nabi buat kan. So bila kita promote, kita continue. Jangan give up. Semangat lah pula kan. Alright. So along the way tu insya-Allah lah mesti you dapat customer. So nak buat jualan RM1,000 tak susah pun. You cari 10 orang. 10 orang tu you suruh dia beli 4 botol kan. Satu orang beli 4 botol. Maknanya 40 botol. 40 botol kali dengan RM25, dapatlah RM1,000. Bukan susah pun. Takkanlah you tak ada 10 orang, adik-beradik, family, jiran-jiran, kawan rapat, sahabat-sahabat kan. Cari 10 orang, paksa dia orang beli 4 botol. Confirm you dapat RM1,000. So bila you dah dapat customer tu kan, janganlah tinggal dia orang. Mesti communicate dengan dia. Communicate pun janganlah tanya, bila nak repeat order. So tanya dia, macam mana produk ni, okey ke tidak, rasa dia okey ke tidak kan. Gula dalam darah ada turun ke tidak, berat badan ada turun ke tidak. Tanya feedback dia, dapatkan feedback dia. So kalau customer tu bagi feedback, baguslah produk ni, dulu aku punya gula tinggi kan, sekarang ni gula aku dah turun. So you screenshot yang dia punya feedback tu, you gunakan untuk remarketing. You post balik dekat you punya Facebook pun semua kan. Kalau macam ada orang tu, dulu aku gemuk sekarang ni berat turun, lepas aku guna stevia berat turun. So you screenshot tu you post lagi. So semakin banyak feedback yang you dapat, semakin banyak orang yang berminat nak beli daripada you kan. Sebab you dah ada proven result. Lepas tu customer ni, apa yang you kena buat adalah you kena convert dia menjadi client. So macam you dah kalau you dah dapat jual harga, dah dapat buat sale sampai RM1,000, of course lah you dapat harga stokis. So you boleh offer dia untuk jadi dropship bawah you. You boleh offer dia untuk jadi agent bawah you. And then kalau ada setengah orang tu nak jadi stokis kan, kalau you nak dapatkan harga master stokis, you kena restock dengan saya 330 botol. Modal dalam RM4,000 lebih macam tu kan, RM4,000 lebih. Saya boleh bagi RM13 satu botol. Ini special lah siapa yang daftar iStokis saja. Kalau you tak mendaftar melalui iStokis, kalau you nak dapatkan harga master stokis, you kena beli 2,000 botol. And then kita pun tidak open kepada sebarang orang lah. Saya tak nak nanti you dapat harga murah tapi you tidak pandai rekrut dan training downline dekat bawah you. Saya tak nak, nanti you buang harga kan. Alright. So itu saja perkongsi saya hari ini. Thank you. Saya harap you dapat something. Dan boleh tak yang menonton ni komen saya jutawan. Saya nak yang
yang tengok ni betul-betul you faham kan. Komen saya jutawan, dan saya doakan siapa yang komen saya jutawan ni, insya-Allah you jadi jutawan dalam masa setahun 2 tahun kan. Tak ada masalah. Alright. Cuba komen. Lupa baca komen. Don't give up. Semangat sangat cerita. Alright. Okay, Lin, boleh insyaAllah tuan. Saya baru install wifi, so better line. Okay, terbaik. So don't give up. Don't give up. InsyaAllah sedang usaha promote brand Stevia ni. Alright, terbaik tuan. Jual apa? Okay, saya jual ni. Saya jual. Kalau you nak tahu, you WhatsApp je. WhatsApp. Beli tak apa. Kemudian, don't worry. Alright. Lepas tu, apa lagi komen? Betul, kita bantu mereka untuk lebih sihat. InsyaAllah perniagaan yang membantu orang lebih. Betul. Produk ni memang saya sendiri pakai. So saya tidak ada kenciman, cuma berat badan lah. Alright, lagi apa lagi? Saya jutawan, ya. Komen lagi. Komen saya jutawan, dan saya doakan siapa yang komen, insya-Allah you jadi jutawan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, insya-Allah. Okey, betul. Nanti dapat murah tak guna peluang dengan baik, insya-Allah. Saya jutawan, ya, terbaik. Alright. So itu saja untuk hari ini. Thank you very much. Kalau ada apa-apa soalan, you WhatsApp je dekat link yang saya bagi. Okey, bye bye. Assalamualaikum.